Bab 1 Pengaturcaraan Sains Komputer tingkatan 4. Bagi subtopik 1.6.2 menggunakan subaturcara, memahami konsep, menghantar parameter ke subaturcara dan mengembalikan data. Boleh rujuk dalam buku teks muka surat 139. Di dalam sesebuah aturcara komputer, fail kod komputer yang panjang, mungkin puluhan ke ribuan baris, adalah sukar untuk ditulis, dibaca, diulang kaji atau dikemaskini. Terutama sekali apabila baris-baris kod tersebut dihimpunkan dalam satu modul. Untuk itu, bagi memudahkan keadaan, kod-kod komputer yang panjang dapat dibahagikan kepada modul-modul tertentu. Setiap modul adalah lebih pendek dan mengkhusus kepada tujuan tertentu. Dalam subtopik ini, kita akan memudahkan pembinaan aturcara dengan cara meletakkan beberapa kod-kod aturcara yang menjalankan tugas-tugas tertentu dimasukkan ke dalam kumpulan-kumpulan yang tertentu. Okey. Kita akan lihat modul-modul ini akan dipanggil sebagai subaturcara. Ada pelbagai macam subaturcara yang akan dibina. Subaturcara merupakan struktur untuk himpunan kod komputer. Antara senarai penyataan yang terdapat dalam satu subaturcara ialah terdapatnya kumpulan yang akan menerima input data, ada juga kumpulan yang akan memproses data dan juga ada kumpulan yang akan memaparkan maklumat. Jadi di sini bermaksud adalah setiap subaturcara ini akan berperanan sebagai kumpulan-kumpulan yang akan melaksanakan setiap tugasan-tugasan yang tertentu sahaja tanpa campur aduk dengan tugasan-tugasan yang lain. Ini akan lebih mudah untuk kita membuat semakan ataupun membuat penambahbaikan di dalam sesuatu aturcara. Apabila kita menggunakan subaturcara ni, antara kelebihannya adalah yang pertama, lebih mudah untuk menangani projek komputer. Kemudian, projek yang kompleks akan menjadi lebih ringkas, akan lebih mudah untuk digunakan semula, lebih mudah untuk diuji, dinyah pijat dan dibaiki, dan akhir sekali membolehkan tugasan pengaturcara dibahagikan kepada ahli kumpulan yang berbeza. Ini adalah subaturcara main. Bagi subaturcara main, ini adalah sintaks bagi subaturcara main di mana kita ada pengepala ataupun kita panggil sebagai header dan kita ada badan ataupun body. Kemudian untuk subaturcara main, kita akan mulakan dengan pengepalanya menggunakan kata kunci khas iaitu public static. Kemudian kita ada jenis data pulangan. Jadi kita letakkan sebagai sintaksnya adalah void. Kita juga ada nama bagi subaturcara tersebut. Jadi manakan ini adalah subaturcara main, so kita letak main. Dan kemudian kita ada bekas parameter di dalam kurungan iaitu string, diikuti dengan simbol tersebut dan diikuti dengan arguments. Bagi subaturcara lain yang kebiasaannya yang kita buat, kita masih mengekalkan pengepala sebagai header dan kita ada badan ataupun body. Ada kata kunci khas iaitu static. Kita juga ada jenis data pulangan void dan kita ada nama subaturcara. Dan kita ada juga bekas parameter di dalam kurungan. Kita biarkan saja kosong. Subaturcara main dan subaturcara lain dalam badan kelas. Apabila kita ingin membuat subaturcara, pastikan kita membuatnya di dalam kelas. Kita akan perlu bina satu badan kelas. Kita letakkan public class dan diikuti dengan nama kelas tersebut. Yang hijau ni, badan kelas.
Kemudian yang berwarna merah ni kita akan mulakan dengan sub atau cara bagi main. Okey. Dan berikutnya di bawah sub atau cara bagi main tu kita akan letakkan sub atau cara yang lain. Okey. Apabila banyak sub atau cara yang akan dibina nanti, maka kita perlukan sub atau cara main bagi membuat panggilan kepada sub atau cara yang lain mengikut susunan yang telah ditetapkan. Sub atau cara boleh menggunakan sub atau cara lain. Okey, ini tujuannya adalah supaya kod penyataan-penyataan dalam sub atau cara lain turut dilaksanakan. Secara umumnya, hubungan dua sub atau cara adalah dipanggil sebagai pemanggil dan juga dipanggil. Pemanggil akan memanggil nama sub atau cara yang dipanggil dan dalam badan sub atau cara pemanggil. Okey, ini situasinya bagaimana pemanggil akan memanggil sub atau cara yang dibuat panggilan tersebut. Okey, pentafsiran atau pendefinisian sub atau cara perlu dibuat sebelum sub atau cara dapat dipanggil daripada main ataupun mana-mana sub atau cara lain yang ini pemanggil. Okey, kita akan lihat pada contoh 1.61 di muka surat 148 bagaimana panggilan sub atau cara dilangsungkan. Okey, ini adalah atau cara yang dibina. Okey, kita akan dapat lihat terdapatnya badan kelas bernama My Class. Okey, di dalam kelas tersebut kita ada dua jenis sub atau cara, iaitu sub atau cara main dan juga sub atau cara yang lain. Okey, sub atau cara main akan dilaksanakan dahulu berbanding dengan sub atau cara yang lain. Okey, apabila atau cara ini dijalankan, komputer akan mengenal pasti terdapatnya sub atau cara main. Jadi dia akan masuk ke dalam badan sub atau cara main ni dan didapati terdapatnya panggilan hello. Jadi hello ini akan dipanggil, maknanya dia akan panggil sub atau cara hello. Jadi apabila dipanggil sub atau cara hello, jadi dia akan laksanakan penyataan yang terdapat dalam sub atau cara hello. Okey, ini cara penyelesaiannya. Apabila dia sudah selesai dalam sub atau cara hello, barulah dia akan pergi semula ke sub atau cara main, dan apabila dilihat tiada arahan yang lain, barulah atau cara ini akan tamat. Okey, penyelesaiannya adalah dia akan memaparkan output hello dunia. Seterusnya kita akan lihat contoh 1.62. Okey, panggilan lebih daripada satu sub atau cara pula. Macam mana? Okey, dalam contoh ni terdapat dua sub atau cara yang lain. Okey, kita sama saja macam tadi. Kita ada satu sub atau cara main dan diikuti dengan dua jenis sub atau cara, iaitu sub atau cara main ternama dan juga sub atau cara main termarkah. Okey, dalam situasi ini atau cara akan memanggil yang pertama. Dia akan masuk dulu dalam sub atau cara main. Dia akan baca terdapatnya panggilan kepada sub atau cara main ternama. Jadi bila dia dapat tahu ada panggilan ni, dia akan terus pergi kepada sub atau cara main ternama dan melaksanakan penyataan yang terdapat di dalam sub atau cara main ternama. Jadi paparannya adalah, okey, selepas string nama ni, okey, keluarnya output pada monitor, iaitu masukkan nama. Okey, kemudian kita lihat terdapatnya input yang diperlukan oleh pengguna. Okey, jadi kita masukkan Adam dan akhirnya ada paparan output terima kasih Adam. Okey, sebab nama Adam tadi dah disimpan dalam pemboleh ubah nama. Jadi terima kasih Adam. Okey, selepas penyataan ini selesai, dia akan keluar daripada sub atau cara tersebut dan balik semula kepada sub atau cara main. Okey, apabila sampai ke sub atau cara main, dilihat adanya panggilan lagi satu, iaitu ke sub atau cara main termarkah. Jadi dia akan pergi kepada panggilan kedua, iaitu sub atau cara main termarkah.
Okey, di dalam sub atau cara minta markah ni terdapatnya pernyataan yang perlu diselesaikan. Okey, iaitu menghasilkan output. Okey, menghasilkan output, masukkan markah. Okey, kemudian kita ada lihat arahan untuk menerima input bagi markah tersebut. Jadi sebagai contoh, kita masukkan nilai 91. Bila 91 dia dimasukkan ke dalam markah, terus dia menghasilkan output markah anda berapa tadi? 91, sebab markah ini telah menyimpan nilai 91. Okey, selepas itu habis saja dalam sub atau cara minta markah ni, dia akan pulang semula ke sub atau cara main. Okey, selepas panggilan minta markah, tiada arahan lain yang perlu dilaksanakan, maka atau cara ini akan berakhir. Okey, selesai sudah tentang sub atau cara. Seterusnya kita akan lihat kepada parameter. Parameter ataupun kita panggil sebagai argument ialah pemboleh ubah yang membolehkan sub atau cara menerima nilai daripada pemanggil. Dengan demikian, sub atau cara masih dapat berkongsi nilai-nilai pemboleh ubah melalui parameter. Kita dapat dua ungkapan parameter. Ungkapan parameter rasmi digunakan untuk merujuk parameter bagi sub atau cara. Manakala ungkapan parameter sebenar digunakan untuk merujuk pemboleh ubah di dalam sub atau cara pemanggil. Okey, dalam situasi ini kita lihat contoh di sini. Okey, kita ada nama sub atau cara ni sebagai jenis data parameter, manakala di dalam kurungan ini, inilah yang kita panggil sebagai nama parameter. Okey, integer x ni. Okey, dalam sub atau cara ada dua contoh yang kita dah pernah buat secara langsung sebelum ni dan juga selepas ini. Okey, cuma ditambahkan sikit. Okey, sebelum ni kita ada kurungan yang tiada parameter. Tetapi selepas ini kita akan cuba membuat penerimaan parameter daripada oleh sub atau cara daripada sub atau cara yang lain. Okey. Jika parameter diperlukan, parameter perlu diisytiharkan dalam kurungan bekas parameter dalam sub atau cara. Pengisytiharan parameter adalah sama seperti pengisytiharan pemboleh ubah. Tiada had untuk bilangan parameter dan juga turutan parameter bergantung kepada pengatur cara. Okey, kita akan lihat contoh berikut bagaimana pengisytiharan parameter. Okey, pengisytiharan parameter akan berlangsung di dalam kurungan ini. Okey, terdapat satu pemboleh ubah yang diisytiharkan kat sini. Okey, dalam kurungan ini dipanggil sebagai parameter yang akan dimasukkan dalam penyataan bagi sub atau cara tersebut. Okey. Contoh yang kedua ni, okey, kita menggunakan pengisytiharan parameter lebih daripada satu pemboleh ubah. Iaitu di sini, di contoh ini kita ada 3 pemboleh ubah yang berbentuk parameter yang akan digunakan dalam sub atau cara tersebut. Di dalam contoh 3 ini, kita akan lihat bagaimana parameter-parameter yang mengisytiharkan pemboleh ubah ini, okey, digunakan nilainya daripada sub atau cara yang lain. Okey, kita boleh lihat di sini, okey, terdapatnya sub atau cara main yang akan memanggil sub atau cara cari jumlah dengan membawa nilai yang ada dalam parameter tersebut. Okey, dari situasi ini kita akan lihat nilai 1 ini akan dimasukkan ke dalam pemboleh ubah X. Kemudian nilai 2 akan dimasukkan ke dalam pemboleh ubah Y. Dan kita ada nilai yang ketiga ni akan dimasukkan ke dalam pemboleh ubah Z. Maksud di sini adalah apabila kita meletakkan nilai dalam parameter yang ada dalam main ini, secara automatik mengikut susunan, dia akan masukkan ke dalam pemboleh ubah dalam parameter yang dipanggil, iaitu sub atau cara cari jumlah. Seterusnya kita akan lihat pada contoh yang keempat.
Okey, masih lagi kita ada sub atau cara main yang akan memanggil sub atau cara papar harga. Okey. Di samping itu dia akan membawa parameter berbentuk string. Okey, jadi nilai yang pertama string item pemboleh ubah dia, okey, akan menyimpan nilai telefon pintar. Okey. Kemudian pada yang kedua ni kita ada jenis data double dengan pemboleh ubah age yang akan menyimpan nilai 1500.0. Okey. Jadi selepas dia sudah menyimpan, jadi nilai yang digunakan tu boleh digunakan dalam sub atau cara yang lain, iaitu sub atau cara papar harga. Seterusnya kita akan lihat macam mana proses mengembalikan data ataupun nilai daripada sub atau cara. Dia akan memulangkan nilai yang diterima tu dipulangkan ke dalam sub atau cara yang lain. Ia bagi menentukan sama ada jenis data sub atau cara yang dipulangkan ialah jenis data primitif atau double class. Okay, jenis data boleh menjadi void yang bermaksud dia tidak akan memulangkan sebarang nilai. Manakala sub atau cara boleh memulangkan data dengan menggunakan perkataan return. Okay, dalam gambar rajah tersebut di bawah ni kita boleh lihat definisi bagi setiap sub atau cara. Okay, kita lihat yang pertama, static void sub atau cara. Apabila ada void ni, maksudnya ia tidak akan memulangkan data, cuma kawalan sahaja dipulangkan. Maknanya dia akan selepas habis penyataan dalam sub atau cara ni, dia akan pulangkan kawalan ke sub atau cara yang memanggil dia sebelum ini. Seterusnya kita tengok static integer sub atau cara. Maksud dekat sini kita ada satu panggilan untuk memulangkan jenis data integer. Okey. Kemudian kita ada static double sub atau cara. Okey, kita akan memulangkan data jenis double. Kemudian kita ada static string sub atau cara, okey, bagi memulangkan data jenis string. Okey. Baiklah, seterusnya kita akan lihat atau cara yang akan menggunakan sub atau cara main dan juga sub atau cara lain. Di samping itu kita akan lihat juga penggunaan parameter dan juga pemulangan data ataupun nilai kepada sub atau cara. Okey, daripada atau cara ni, kita ada 33 baris sub atau cara. Okey, terdapatnya yang pertama sub atau cara main, dan kemudian kita ada sub atau cara get nama, sub atau cara get alamat, dan juga sub atau cara get telefon. Okey, kita tengok proses bagaimana arahan dilaksanakan dalam atau cara ini. Okey, yang pertama kita akan lihat pada sub atau cara main. Okey, diletak kat sini ada pengisytiharan pemboleh ubah berjenis data string, okey, pemboleh ubah nama, alamat dan juga telefon. Okey, seterusnya komputer akan baca terdapatnya panggilan sub atau cara, iaitu get nama. Okey, apabila panggilan get nama dilaksanakan, okey, jadi dia akan terus pergi kepada sub atau cara get nama ni. Okey, apabila kita dah berada di dalam sub atau cara get nama, okey, dia akan laksanakan arahan-arahan yang terdapat dalam sub atau cara tersebut. Okey, jadi komputer akan memaparkan, masukkan nama. Okey, kemudian kita ada scanner.nextLine ni, maknanya kita masukkan input. Okey, jadi kita masukkan input, contoh saya masukkan Rizwan. Okey, apabila kita dah masukkan Rizwan, okey, nilai tersebut akan dipulangkan. Terdapatnya return dekat sini. Jadi nilai tersebut akan dipulangkan semula ke main sini. Jadi Rizwan tersebut akan dimasukkan ke dalam pemboleh ubah nama. Okey, seterusnya terdapatnya arahan get alamat, iaitu panggilan kepada sub atau cara alamat dengan membawa sekali nilai yang terdapat dalam pemboleh ubah nama, okey, iaitu Rizwan tadi.
So, sambil dia membuat panggilan, dia akan membawa nilai yang terdapat dalam pemboleh ubah nama ni. Dia akan pergi kepada sub atau cara get alamat. Okay, di dalam sub atau cara get alamat ni, okay, seperti tadi kita dapat tahu dia akan membawa nilai nama tadi, iaitu Rizwan tadi, berbentuk string. Okay, jadi kita perlu letakkan parameter dalam kurungan ni. Okay, selepas itu barulah dia akan laksanakan arahan di dalam sub atau cara get alamat, iaitu dia akan menghasilkan output nama, okay, iaitu tadi Rizwan. Okay. Kemudian disambung dengan perkataan sila masukkan alamat. Okay, sila masukkan alamat. Jadi terdapatnya input dekat sini yang perlu dimasukkan oleh pengguna. Jadi sebagai contoh, kita masukkan alamat Taman Seri Tiram. Okay, selepas kita dah masukkan alamat tersebut, okay, nilai Taman Seri Tiram ini akan dipulangkan semula, return akan dipulangkan semula ke sub atau cara main. Okey, jadi yang alamat tadi, Taman Seri Tiram tadi, akan diletakkan, disimpankan dalam pemboleh ubah alamat. Okey, selepas itu kita ada lagi arahan, iaitu panggilan ke sub atau cara get telefon. Okey, panggilan ke sub atau cara get telefon dengan membawa nilai pemboleh ubah nama. Okay. So, apabila dia panggil ke sub atau cara get telefon ni, okay, sambil membawa nilai Rizwan tadi, okay, dia akan melaksanakan penyataan dalam acara tersebut. Jadi, apa yang akan dipaparkan adalah, okay, Rizwan, nama yang dibawa tadi, okay, disambungkan, silakan masuk nombor, sila masukkan telefon. Okay. Kemudian baris berikutnya, dia perlu menerima input daripada pengguna. Okay, sebagai contoh, kita masukkan nombor, okay, daripada pengguna. Kemudian nilai tersebut akan dipulangkan semula ke sub atau cara main. Okay, kita akan pulangkan balik nombor tadi. Nombor tersebut akan dipulangkan ke sini dan akhirnya akan diumpukkan ke dalam pemboleh ubah telefon. Telefon akan menyimpan nombor telefon yang tadi. Kemudian semua panggilan dah selesai. Kita akan lihat kepada baris yang berikutnya. Maknanya akan dipaparkan output pada setiap baris. Okay, iaitu output yang pertama kita ada terima kasih, sila semak. Dan output yang berikutnya di bawahnya kita ada nama diikuti dengan Rizwan tadi yang disimpan dalam pemboleh ubah nama. Kemudian ada output alamat disertai dengan alamat yang disimpan tadi adalah Taman Seri Tiram. Kemudian kita ada output yang seterusnya, kita ada telefon diikuti dengan nombor telefon yang disimpan. Jadi paparan outputnya tadi adalah seperti berikut. Okay, selepas itu apabila acara sub acara main ini, maka ia telah pun tamat.